Saya merupakan seorang usahawan yang fokus. Fokus saya ialah kepada bidang perhotelan, hartanah dan juga management. Kita amat memerlukan pengunjung-pengunjung daripada luar. Jadi pengunjung-pengunjung dari luar, bila mereka mahu masuk ke dalam negara kita, mereka lebih suka tinggal di hotel-hotel yang mereka sedia maklum, yang biasa pernah mereka dengar. Hotel ini akan ditukar nama kepada Grand Swiss Bell Hotel. Selain daripada bantuan-bantuan yang diberikan semasa COVID-19, saya tidak pernah dapat apa-apa bantuan lain. Kalau mereka berasa iri hati ataupun tidak senang hati dengan pencapaian yang kami ada, saya rasa mereka yang patut berubah. Nak dibandingkan dengan rakan-rakan negara lain kita agak ketinggalan. Saya merupakan anak Melayu yang berjaya untuk bersama-sama melakukan usaha sama dengan satu syarikat, saya panggil Gegasi jugalah. Di sini pun banyak pertandingan-pertandingan yang dilakukan. Saya dilahirkan di Kota Baru, Kelantan, anak bongsu daripada 8 orang adik-beradik. Ayah dan ibu saya, keduanya orang Kelantan. Ayah saya merupakan seorang pemandu lori di beberapa agensi kerajaan. Ibu saya pula merupakan seorang suri rumah. Keduanya telah meninggal dunia. Sekarang kami berpindah ke Kuala Lumpur daripada Kota Baru semasa saya berumur 3 tahun, dan sampai saja di Kuala Lumpur, kami tinggal di Kampung Setinggan, di Kampung Datuk Keramat, Lorong Kiri 7. Jadi rumah yang kami tinggal di Datuk Keramat ditukarkan dengan kereta ayah saya. Jadi memang kami berasal daripada keluarga yang tidak senang. Saya suka nak kongsi satu cerita. Semasa saya kecil, arwah mak saya orang Kelantan. Dia suka berniaga. Jadi perniagaan yang dia buat ialah, kami tinggal di Kuala Lumpur. Jadi dia banyak beli barang tembaga daripada Kelantan dan dibawa ke Kuala Lumpur. Dan dia jualkan kepada masyarakat sekeliling dan diberikan hutang. Jadi di situlah keuntungannya dia buat. Dan pada masa yang sama, dibelinya kapet dan juga barang-barang lain berkaitan dan dibawa balik ke Kelantan dan jual kepada orang Kelantan. Dan konsepnya sama, macam diberinya hutang dan bayar bulan-bulan. Jadi, kos pengangkutan waktu tu kami tidak mempunyai kenderaan yang besar. Jadi kami menggunakan bas. Saya ingat lagi waktu tu saya berumur lebih kurang dalam 12 tahun. Jadi masih lagi layak untuk mendapat tiket kanak-kanak. Dan pada waktu itu pun saya dah diajar untuk, orang kata, jadi orang yang membawa barang-barang ni. Jadi saya lah orang yang membawa kapet daripada KL untuk ke Kota Baru. Saya ingat lagi satu ketika tu saya bawa kapet, naik bas, dan konduktor bas tu minta tiket, saya bagi tiket. Dia tengok tiket kanak-kanak. Saya dimaki dia. Terus dia maki, dia kata badan macam ni bukan lagi kanak-kanak, kenapa pakai kanak-kanak? Satu bas tengok kepada saya. Jadi waktu tu memang rasa terhina. Tapi waktu tu saya umur 12 tahun, jadi masih lagi layak, bukan 13 lagi. Jadi cuba bayangkan, seorang budak berumur 12 tahun dimaki oleh konduktor bas di dalam sebuah bas, dilihat oleh semua penumpang-penumpang, tak ada orang lain. Sebab saya berjalan seorang diri pada waktu tu. Sampai di Kota Baru, dan masa tu saya bertekad bahawa saya tak sanggup untuk dihina sebegini.
kan. Jadi itu pengajaran. Jadi pengajaran yang saya dapat dari situ, nombor satu, manusia tidak layak untuk dihina. Tak kira sama ada kaya ataupun miskin. Yang keduanya, kita harus ubah nasib kita sendiri, ya. Terutama kalau dihina sebegitu. Dan yang ketiganya, kalau ingin berjaya, harus buat apa saja. Walaupun kita ni jadi orang yang mengangkat kapet untuk dibawa daripada Kuala Lumpur sampai ke Kota Baru. Jadi itulah pengalaman hidup saya yang saya pegang sampai ketika ini, dan dia menjadikan kita lebih cekal untuk berjaya. Bukan mudah. Tapi alhamdulillah, masih lagi perjalanan masih lagi jauh. InsyaAllah kalau jati diri tu ada, prinsip tu terus ada, saya rasa kita mampu untuk berjaya. Stained Glass Dome ni merupakan stained glass dome yang terbesar di Malaysia. So kami mendapat pengiktirafan daripada Malaysia Book of Records. Hasil daripada stained glass dome ni dan juga berdasarkan konsep peranakan bersesuaian dengan Negeri Melaka, pengubahsuaian bilik di hotel ini berdasarkan kepada konsep tersebut. Jadi kalau sesiapa masuk ke bilik tidur akan dapat melihat satu kelainan. Daripada lift landing, buka saja lift, kita akan dapat melihat suasana yang amat tenang sekali. Keadaan lampunya yang tidak terang, keadaan bilik dengan bauannya yang wangi. Itu merupakan ciri-ciri utama bagi hotel ini. Perkara lain yang menjadi perkara pokok ataupun penting dalam konsep hotel ini ialah katil yang amat sedap. Jadi katil ni ditempah khas oleh pihak hotel daripada pembuat tilam. Jadi diberikan nama La Crista sendiri. Hotel lain tidak mempunyai katil seperti katil kami, ya, tilam. Jadi tilam ini berdasarkan kepada pengamatan kami dalam industri perhotelan di Negeri Melaka, di mana hotel ini merupakan hotel khusus untuk pengunjung bisnes, komersial dan juga leisure, iaitu yang ingin datang melancong. Jadi tilam kami bersesuaian untuk kedua-dua golongan ni. Jadi ianya tidaklah terlalu empuk sampai kalau tidur tak boleh nak bangun. Ianya tidaklah terlalu keras untuk orang senang sangat bangun. Jadi dia di antara kedua-dua golongan ni. Ramai pelanggan-pelanggan kita yang memberi komen yang amat positif dengan keenakan tilam kami dan juga bantal kami. Daripada segi warnanya, pemilihan alat-alat dan juga peralatan-peralatan yang berada di dalam hotel itu ditempah khas untuk memenuhi konsep peranakan dan Negeri Melaka itu sendiri. Pertamanya, semua orang tahu COVID-19 telah memberikan impak yang negatif kepada industri pelancongan, termasuklah perhotelan. Saya tidak terkecuali. Memang amat sukar ketika itu untuk tak boleh nak dibayangkan, ya. Kemudian ditambah pula dengan tiada noktah, tak tahu bila boleh dibuka semula. So susah nak buat perancangan, ya. Walau bagaimanapun, memang cadangan asal pemilikan hotel ini ialah berdasarkan kepada value ataupun nilai hotel ini dan bukannya berdasarkan kepada operasi harian di hotel ini. Jadi berdasarkan kepada unjuran yang telah dilakukan, kami yakin bahawa nilai hotel ini masih lagi ada dan tetap ada berdasarkan kepada unjuran 5 tahun yang kami buat. Jadi berdasarkan kepada unjuran tersebut dan nilai hotel ini yang sentiasa di dalam lingkungan yang kami inginkan, maka kami berasa lega sedikit.
Walau bagaimanapun, untuk terus beroperasi, itu merupakan cabaran yang terbesar bagi kami. Bidang perhotelan ni, perkara yang paling penting ialah servis. Servis ni kita memerlukan manusia, tenaga kerja. Jadi, saya percaya bahawa untuk mendapat keyakinan dan juga kepercayaan daripada tenaga kerja supaya mereka terus berkhidmat dengan cemerlang di hotel ini, saya harus mengekalkan mereka. Jadi, pada asalnya ialah untuk mendapatkan kepercayaan mereka bahawa walau macam mana pun keadaan di luar sana, pihak hotel akan terus berada di belakang mereka dan terus membantu mereka bersama-sama untuk menempuhi COVID-19. Alhamdulillah, kami dibantu melalui moratorium yang telah diberikan oleh bank, SME Bank yang banyak bantu kami, dan juga dengan beberapa pinjaman easy funding ya, daripada kerajaan Malaysia. Tapi kami masih lagi belum keluar daripada kepompong ataupun masalah COVID ini. Having said that, jumlah pengunjung yang datang ke negeri Melaka secara amnya masih lagi belum kembali ke tahap tertingginya, iaitu pada tahun 2019. Kami masih lagi menanti supaya bisnes ini akan kembali ke negeri Melaka seperti sedia kala. Walau saya jangkakan jumlah pengunjung yang akan datang ke Melaka akan bertambah pada tahun hadapan, terutama sekali dengan program Tahun Melawat Melaka pada tahun 2024. So, saya menjangkakan kami akan mendapat pulangan dan juga kunjungan daripada pelancong-pelancong berdasarkan kepada program tersebut. We have to treat everyone equal. Ya, maknanya tak kira latar belakang mereka, ataupun tak kira bangsa mereka, ataupun tak kira apa juga agama mereka. Di sini kami mempunyai satu slogan. Slogan kita ialah Your Personalised Lifestyle Hotel. Your Personalised Lifestyle Hotel ni bukan sahaja ditujukan untuk pelanggan-pelanggan ataupun tetamu kami, tapi ianya juga adalah diguna pakai untuk staf kami juga. Jadi maknanya, apa yang saya cuba sampaikan di sini ialah setiap staf kami akan personalisekan kerja itu berdasarkan kepada kemampuan dia dan latar belakangnya. Kita tidak akan memaksa seseorang itu untuk berubah, untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Tetapi we will improvise based on their strength and their weaknesses. Saya sebenarnya telah ditemui ataupun courting orang kata kan oleh satu international brand, iaitu Swiss Bell Hotel International daripada tahun 2020. Tapi disebabkan oleh COVID-19, saya menangguhkan lagi perbincangan dengan Swiss Bell Hotel. Pada tahun 2021, mereka telah kembali dan datang berjumpa saya dan ingin manage and operate this hotel under the brand of Swiss Bell Hotel. Pada ketika itu, saya tidak berapa minat sebab bagi saya merupakan seorang yang fokus dalam bidang perhotelan. Saya bukan seperti pemilik hotel yang lain yang kebanyakan merupakan pengusaha ataupun property developer. Jadi hotel ini merupakan bisnes sampingan mereka sahaja. Saya fokus. This is my business and this is what I'm going to do, which is in the hotel industry. Saya sarankan kepada Swiss Bell Hotel International supaya kita mengadakan joint venture, usaha sama. Saya tahu mereka belum lagi berkembang di Malaysia. Jadi saya tawarkan kepada mereka untuk kami bekerjasama dan membentuk satu syarikat yang dimiliki antara kami dan juga mereka. The founder of Swiss Bell Hotel International, Mr. Gavin Fall, bersetuju. Beliau merupakan seorang yang berasal daripada New Zealand, berumur 70-an, dan beliau berminat dengan konsep yang saya cuba bawa di hotel ni. Seperti bilik
yang telah diubah suai mengikut konsep Negeri Melaka dan juga Novoid Arena. So beliau kagum dengan cara kami menukarkan satu tempat yang tidak ada apa-apa kepada sebuah tempat yang kini menjadi kunjungan anak-anak muda. Jadi beliau merasakan saya merupakan rakan kongsi yang sesuai untuk mengembangkan brand Swiss Bell Hotel di Malaysia. Jadi pada bulan Mei kami telah menandatangani satu perjanjian bersama antara Nautical Insight Sdn Bhd yang dimiliki oleh saya dan juga Tan Sri Abdullah bersama dengan Swiss Bell Hotel International Limited yang beroperasi di Hong Kong, di mana menerusi syarikat usaha sama ini yang diberi nama Swiss Bell Hotel International Malaysia Sdn Bhd, kami mempunyai hak untuk mengembangkan lagi hotel management business di Malaysia. InsyaAllah pada masa akan datang akan ada banyak lagi hotel-hotel di Malaysia yang akan diusahakan dan dimanage, diuruskan oleh Swiss Bell atas syarikat yang dibentuk sebentar tadi. Bisnes dah nampak kembali semula, kembali rancak. Walaupun kita mempunyai banyak lagi masalah operasi yang perlu diselenggarakan dengan baik. Kami harus lebih efisien supaya keuntungan itu dapat dipertingkatkan lagi. Kami harus lebih rajin supaya hotel ini akan menjadi hotel yang terulung di negeri Melaka dan juga dikenali di seantero Malaysia dan juga dunia. Jadi harapan saya ialah kalau bergandengan dengan satu international brand yang telah berada di pasaran selama lebih daripada 30 tahun, saya akan dapat memendekkan proses tersebut dan dapat mencapai matlamat saya. Ya, inilah yang saya idam-idamkan. Antara lainnya ialah untuk memiliki sebuah bangunan yang mempunyai nilai pasaran yang tinggi. Ya, saya mengidamkan untuk memiliki satu syarikat yang boleh menguruskan hotel dalam berbagai peringkat, daripada peringkat 2 star sampailah ke luxury hotel. Itulah yang saya idamkan, dan insya-Allah semua apa yang saya idamkan ini akan dikumpulkan dan akan dikongsikan bersama kepada publik melalui corporate exercise yang bakal saya lakukan, insya-Allah. Saya seorang yang susah untuk berasa puas. Mungkin itu satu masalah dirilah. Tapi bagi saya fakta itu amat penting. Jadi fakta yang saya dapat ialah berdasarkan kepada review yang diberi oleh pelanggan-pelanggan di dalam mana-mana online travel agent yang ada. Tiap-tiap hari saya akan baca. Jadi di mana kekurangan kita akan tambah baikkan kekurangan tersebut. Jadi tak pernah saya rasa bangga, tak pernah saya rasa puas dengan apa yang saya capai. Melainkan kalau hotel ini sudah mencapai ranking nombor 1 di Melaka dan juga di Malaysia. InsyaAllah masa itu saya akan rasa puas. Kita bermula pada ranking 137 daripada 264 pada tahun 2020. Sekarang kami berada di ranking 16 daripada 264. Itu satu pencapaian yang membanggakan dengan mengambil kira COVID 2 tahun. Jadi maknanya kita baru setahun lah beroperasi kan. Semua itu bukan berlaku dengan sendiri. Dia berlaku dengan perancangan teliti yang kami lakukan. Akhir tahun ini, kami target untuk mencecah masuk ke top 10 dalam TripAdvisor di negeri Melaka. Itu merupakan target kami. Novoid Arena ni tercetus daripada anak-anak saya sebenarnya. So sewaktu MCO, mereka tak boleh keluar rumah. So anak saya yang bongsu pada ketika itu berumur 8 tahun. Jadi semasa di rumah, nak keluar rumah tak boleh. So apa yang dia selalu lakukan ialah bermain video game. And also computer games. Jadi yang saya seronok lihat daripada
apa yang dia experience, dia berjaya untuk memperbaiki bahasa Inggeris dan penguasaan bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia. Dan saya nampak reaksi dia lebih cepat daripada biasa. Jadi walaupun duduk di rumah, dia tak jadi lembab. Jadi dan pada masa yang sama juga, saya mempunyai beberapa rakan lain yang saya nampak lebih dinamik daripada segi bisnesnya, yang lebih menjurus kepada e-sports. Ya, dan e-sports ni selalunya dan kebanyakannya dimainkan oleh orang-orang muda. Dan saya melihat ini merupakan satu potensi sebab menurut kajian yang saya dah lakukan, Malaysia ni ialah sebuah negara yang sedang membangun dan majoritinya adalah orang-orang muda. Baik Datuk, kita dah jalan tadi. Sebenarnya kita dekat kawasan mana ni? Okey, kita sekarang berada di Novoid Arena, the main arena yang mempunyai satu skrin yang besar yang boleh memaparkan semua pertandingan ataupun perlawanan yang dilakukan untuk e-sports. Di hadapan kita ada skrin yang besar yang boleh menunjukkan pertandingan atau permainan yang mereka mainkan. Di sini kita telah membuat banyak sangat pertandingan e-sports. Almost every month ada pertandingan. Kami telah menganjurkan daripada segi peringkat negeri sehinggalah ke peringkat nasional. Kami telah mendapat bantuan dan juga sokongan daripada Melaka Esports Association dan juga rakan saya sendiri, Todak, yang merupakan satu nama besar dalam esports. Dan di bawah ni kita ada permainan yang lebih tradisional sikit, iaitu PS4 dan PS5 console game. Ya, di sini pun banyak pertandingan-pertandingan yang dilakukan dan semua barangan kita, macam saya kata tadi, kita collaborate dengan Todak. Jadi semua barang-barang ni daripada Todak. Kemudian console game ada di situ dan di sini kita ada computer games center. Jadi di sini semua permainan-permainan yang berunsurkan komputer ada di sini. Ini merupakan training center dan juga tempat pertandingan. Di mana sekiranya kami ada pertandingan, maka mereka akan secara berkumpulan akan duduk di sini dan bertanding bersama mereka. Dan kami telah sampai ke peringkat Southeast Asia. Hari itu ada pertandingan di Bintulu, kita dapat tempat ketiga dalam pertandingan Valorant. So dia ada banyak Mobile Legends, PUBG, Dota dan tim kami amat kuat untuk pertandingan Valorant. Hotel ini terkenal dengan sarapan yang amat sedap. Kami menyediakan sarapan Melayu tradisional dan juga banyak lagi makanan-makanan yang enak seperti nasi lemak, lontong, roti canai, English breakfast pun ada juga. Ya. Dan saya harus akui, F&B merupakan one of our strongest point. Kebanyakan mereka yang datang untuk membuat seminar ataupun mesyuarat di sini akan datang semula disebabkan oleh menu kami yang menarik. Menu yang saya maksudkan itu ialah kami menitik beratkan kualiti makanan, ya, dan kami juga mempromosikan makanan-makanan tempatan seperti asam pedas tetel, asam pedas ikan jenaha, ikan merah dan sebagainya. Saya sebenarnya tak suka memikirkan pasal mereka, ya, sebab saya yakin dengan apa yang saya buat ini mematuhi semua syarat-syarat yang ditetapkan. Ada orang kata being a Malay, kan, Bumiputera, saya telah dibantu banyak oleh kerajaan. I beg to differ. Ya, selain daripada bantuan-bantuan yang diberikan semasa COVID-19, saya tidak pernah dapat apa-apa bantuan lain. Ya. Maknanya saya berdiri sama tinggi dengan mereka. We are at the same level playing field. Apa yang saya usahakan merupakan
apa yang dibincangkan dalam Board of Directors dan juga partner saya Tan Sri Abdullah, dan kami bersetuju untuk membentuk satu pakatan dengan international brand. Kalau mereka berasa iri hati ataupun tidak senang hati dengan pencapaian yang kami ada, saya rasa mereka yang patut berubah. Mereka patut berubah untuk berusaha menjadi lebih baik, supaya kami pun akan terpaksa menjadi lebih baik daripada mereka, sampai ke satu peringkat di mana kita merupakan hotel industri yang terbaik di peringkat dunia. Sekarang ni kalau tengok, kita nak dibandingkan dengan rakan-rakan negara lain kita agak ketinggalan. Jadi macam mana nak menjadikan industri hotel itu sendiri, hospitality industry di Malaysia ni menjadi satu industri yang penting. Ya, nak bagaimana kita nak fahamkan pemimpin-pemimpin kita supaya industri ini penting untuk kita berdaya saing, bukan saja di peringkat Southeast Asia, bukan saja di peringkat Asia, tapi di peringkat global. We cannot do it alone. I know that because we don't have time. Ya, kalau nak macam sebagai contoh, Swiss Bell has been around for 30 years. Ya, and I am partnering them. Separuh daripada mereka tu dah saya dapat. Ya, dan saya rasa saya merupakan anak Melayu yang berjaya untuk bersama-sama, ya, melakukan usaha sama dengan satu syarikat, saya panggil gegasi jugalah, besar daripada mana-mana hotel yang berada di Malaysia ni, local brand. Jadi saya tak akan melepaskan peluang ini dan kami akan bersama-sama untuk mengembangkan bisnes kami. Grand Swiss Bell Hotel merupakan satu brand bertaraf 5 bintang di antarabangsa, di peringkat antarabangsa. Dan seperti yang awak katakan tadi, 3 tahun. Baru 3 tahun. Jadi dalam perancangan saya tidak suka untuk duduk diam dan menunggu apa yang akan datang kepada saya. I have to grab the opportunity yang ada. Dan saya berharap agar dapat mengembangkan brand ini yang dimiliki, brand yang telah berusia 30 tahun ini dimiliki separuhnya oleh saya, oleh kumpulan saya. Jadi saya berharap agar saya dapat mengembangkan brand ini di peringkat Malaysia secara menyeluruh. Untuk pengetahuan semua, di Indonesia, Swiss Bell Group mempunyai 80 hotel yang diuruskan oleh mereka. Jadi di Malaysia mungkin kita bercadang untuk menguruskan lebih kurang 200 bilik hotel sehingga tahun 2025. Jadi saya mempunyai 2 tahun untuk mencapai objektif tersebut. Apa yang ada pada kami, saya yakin kita akan dapat mencapai objektif tersebut ataupun target tersebut sebelum akhir 2025, insya-Allah. Saya memberi masa pada saya 5 tahun. So 3 tahun tu dah separuh, lebih daripada separuh. Mungkin kalau nak ditolak tempoh 2 tahun COVID-19, saya tak tengok COVID-19 sebagai satu setback, ya. Tapi dia memberi peluang kepada saya untuk evolve, ya, menjadi satu bentuk bisnes yang lain, dan saya yakin untuk grow exponentially saya memerlukan rakan usaha sama yang boleh dipercayai. Dan saya yakin dengan Swiss Bell Hotel International disebabkan I am dealing with the founder of Swiss Bell Hotel International, bukannya dengan mana-mana parti atau mana-mana pihak yang lain. Jadi founder kalau bergabung, saya yakin dan percaya dengan idea kami yang bersama, kami akan dapat mengembangkan lagi bisnes kami, ya. Bukan saja, mungkin sekarang saya lihat di peringkat Malaysia, tapi saya telah berbincang dengan founder untuk kita tengok macam mana saya boleh mengembangkan lagi bisnes ke peringkat antarabangsa. Who knows, we could be going public together. Melaka terkenal dengan kafe, ya, dan kami memberi peluang kepada pelanggan kami untuk menikmati kopi, ya, yang dibuat khusus untuk mereka. We spend a lot of money to build the cafe dengan alatan untuk membuat kopi, ya,
dan juga biji kopi yang dibeli daripada luar, khas untuk pelanggan-pelanggan di sini. Selain daripada itu, kami juga menawarkan kek ya, yang dibuat menggunakan ingredient yang bukan kaleng-kaleng, bukan murah-murah, premium. Ini khas untuk pelanggan-pelanggan kami pada kadar yang amat murah. Coffee and cake RM20, hanya di Melaka, di tempat lain tak dapat.